Durian yang Sombong, ditulis oleh Laila Nadia binti Nur Rahmat. Sinopsis. Buku ini mengisahkan tentang sebuah durian yang bernama Durio. Durio amat angkuh dan bangga terhadap rupa fisikalnya yang lebih istimewa berbanding buah-buahan yang lain. Tanpa menghiraukan nasihat Hedwig, akhirnya Durio ditimpa kemalangan yang menjadikan rupa fisikalnya tidak lagi sempurna. Buku ini turut menceritakan tentang kisah persahabatan tanpa mengira penampilan fisikal yang dimiliki. Watak dalam buku ini, Durio, Berangan, Carika, Hedwig, dan Tok Dalang. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah dusun dan kebun buah-buahan yang tumbuh subur di sebuah perkampungan Melayu, yaitu Kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh mendapat namanya sempena dengan wujudnya banyak dusun durian di kampung itu. Tok Dalang merupakan seorang penduduk kampung Durian Runtuh yang memiliki sebuah dusun durian terbesar di kampung itu. Beliau telah mengusahakan dusun tersebut sejak berpuluh-puluh tahun bersama keluarganya. Hiduplah sebiji durian yang menggelarkan dirinya sebagai Durio pada sebatang pokok durian yang tinggi dan dihormati oleh buah-buahan lain di sekitar kampung itu. Durio telah berada di dusun Tok Dalang hampir 1 dekad lamanya. Durio merupakan sebiji durian yang sering bangga diri terhadap penampilan fizikal yang dimiliki olehnya. Kehebatan kulitnya yang berduri, baunya yang harum, dan kedudukannya yang tinggi menjadikan Durio bersifat lebih angkuh terhadap buah-buahan yang lain. Pada suatu hari, Tok Dalang berhasrat untuk menambah beberapa jenis penanaman buah-buahan lain di sekitar dusun duriannya itu. Tok Dalang menanam beberapa pokok betik dan juga pisang berhampiran dengan dusun duriannya itu. Terdapat pisang yang bernama Berangan dan betik yang bernama Carika. Berangan dan Carika ingin berkawan dengan Durio, namun Durio memandang rendah terhadap kedua-dua buah tersebut. "Kamu tidak setanding dengan aku. Lihatlah badanku yang berduri, bauku yang harum, dan kedudukanku yang tinggi. Aku tidak setaraf dan layak berkawan dengan kamu," kata Durio dengan penuh kesombongan. Berangan dan Carika sedih dan kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Durio. Pada suatu malam, seekor burung hantu bernama Hedwig yang turut dikenali sebagai penasihat yang bijak telah terbang dan hinggap di dahan pokok Durio. Hedwig sudah lama memerhatikan sikap Durio yang sering mengagung-agungkan dirinya sehingga dia terus bersifat sombong terhadap yang lain. Hedwig menasihati Durio bahwa nilai diri terletak pada kehormatan dan kerendahan hati baik kepada diri sendiri maupun persekitaran. Durio hanya tertawa dan meremehkan nasihat Hedwig. Dia hanya menganggap bahwa Hedwig tidak setanding dengan dirinya yang memiliki kulit berduri dan keras, manakala Hedwig hanyalah burung yang memiliki kulit lembut dan berbulu. Hati-hati dalam berkata-kata Durio, nasib malang boleh datang kepada kita pada bila-bila masa sahaja. Jangan berkata bahwa aku tidak menasihati engkau, kata Hedwig sambil mengeluh panjang, lalu terbang meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, kampung Durian Runtuh telah dilanda dengan hujan lebat dan angin yang sangat kencang, sehingga menyebabkan pokok buah-buahan yang dimiliki oleh Tok Dalang
bergoyang dengan sungguh hebat. Akibat ribut yang melanda, Duryo telah terjatuh ke tanah kerana tangkainya sudah tidak dapat menahan tiupan angin yang kencang itu. Ketika berada di atas tanah, Duryo melihat duri-durinya yang tajam telah menjadi tumpul dan beberapa bahagian pada kulitnya juga retak akibat terhempas daripada dahan yang tinggi. Dia melihat dari kejauhan, Berangan dan Carika masih rapi pada pokok masing-masing. Duryo lantas nangis dan berasa malu dengan kedua-dua rakannya itu. Tangisan Duryo didengari oleh Berangan dan Carika. Mereka berasa kasihan dan simpati terhadap keadaan Duryo. Usah menangis, Duryo. Walaupun engkau tidak lagi seperti dahulu, kami masih ingin berkawan dengan engkau. Kekurangan engkau bukanlah penghalang untuk kita menjadi kawan, ujar Berangan kepada Duryo bagi menenangkan Duryo. Duryo terharu kerana Berangan dan Carika masih ingin menjadi sahabatnya, walaupun dia tidak lagi memiliki luaran yang sempurna. Akhirnya, Duryo berubah. Dia belajar untuk menghargai perbezaan yang terdapat pada dirinya dan buah-buahan lain di sekitarnya. Kini, Duryo menjadi lebih beramah dan bersikap rendah hati apabila bersama rakan-rakannya. Dia menyadari bahawa keistimewaan diri bukanlah terletak pada penampilan fizikal semata, namun terletak pada sikap dan layanan yang diberikan kepada orang lain. Murid-murid, apakah pengajaran daripada cerita tadi? Pengajarannya, yang pertama, kita hendaklah menerima segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada setiap individu. Yang kedua, kita haruslah menjalinkan persahabatan tanpa melihat kepada paras rupa maupun fizikal kerana nilai peribadi atau dalaman adalah lebih penting berbanding luaran. Pengajaran yang terakhir, kita wajarlah menghargai perbezaan yang dimiliki oleh setiap individu agar sebuah perhubungan yang harmoni dapat diwujudkan. Tamatlah kisah Durian yang Sombong. Terima kasih.